Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya raikan pada malam ini ialah yang berbahagia Tuan Guru Datuk Haji Hashim bin Jassin selaku Musyidul Am PAS, Parti Islam PAS Malaysia. Dan yang kedua yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan PAS Kerajaan Negeri Perlis. Dan yang ketiga yang berbahagia Tuan Aminuddin Yahaya, Pengerusi Pertubuhan Pembela Islam, Pembela NGO, Non-Governmental Organisation, badan bukan kerajaan, dan seterusnya kepada hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita berada dalam satu lekok majlis ilmu yang mana dia datang khas satu program yang kita panggil sebagai forum mempertahankan akidah tiga kanak-kanak mualaf dan tanggungjawab siapa. Tertimbulkan persoalan di sini adalah tanggungjawab siapa. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berbincang, ahli panel akan berbincang secara ilmiah untuk kita melihat rentetan daripada perkara yang berlaku hari ini. Kalau kita tengok semakin hari akan jadi suam-suam kuku ataupun hilang di alam maya terus, kerana hanya beberapa orang atau beberapa umat Islam yang hari ini rasa peka terhadap permasalahan semasa permasalahan akidah bagi umat Islam. Di insya-Allah saya rasa saya tidak ingin memanjangkan ucapan selaku majlis ini. Pertamanya saya ucapkanlah jutaan terima kasih kepada pihak kepimpinan PAS Negeri Perlis kerana dengan keizinan yang telah mereka berikan satu ruang untuk sama-sama kita belajar majlis ilmu pada hari ini, dan seterusnya kepada badan penganjur daripada One Center Majlis Agama Islam Negeri Perlis yang seluruh kepimpinan mereka, dan juga sokongan daripada pihak pembela ummah daripada sebuah NGO juga, dan juga daripada Malaysia dan juga daripada Perlis, insya-Allah. Jadi anda dengan ini membuka majlis kita dahulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Jadi dengan ini majlis menyerahkan kepada tuan mereka kita untuk menyerahkan majlis. Terima kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama, terima kasih pada pengurusi majlis dan terima kasih juga pada Rustia yang mengurus program forum kita pada malam ni. Seperti biasa semua orang dah tahu ataupun semua orang dah tahu bahawasanya forum kita malam ni membincangkan mengenai mempertahankan akidah tiga anak muallaf. Dan kita pada malam ni ada dua benda yang besar. Yang pertama, tajuknya besar. Hebat tajuknya. Benda yang sangat penting dan benda yang bukan boleh kita ambil ringan dan bukan boleh kita pandang sebelah mata. Kemudian benda yang kedua besar pada malam ni juga, kita bersama dengan ahli panel tokoh-tokoh yang hebat. Yang mana yang pertama, ahli panel yang pertama iaitu Tuan Aminuddin Yahaya, Presiden Pembela, dan bersama kita juga Al-Fadhil Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin selaku Mufti Negeri Perlis kita, dan bersama juga kepada kita Tuan Guru Datuk Haji Hashim Jassin sebagai Mursyidul Am PAS Perlis. Alhamdulillah. PAS Malaysia. Kemudian saya satunya menggantikan Brother Zamri Vinod kerana timpa musibah pada malam ni, pada hari ni, yang mana dia cedera. Jadi dia tak dapat hadir, maka saya mengisikan tempat kosong yang ada ni lah sebagai menggantikan dia. Baik, saya tak malam-lama, saya teruskan pada pusingan yang pertama. Kita punya format forum kita pada malam ni 3 pusingan. Pusingan pertama
kita akan berikan setiap ahli panel satu soalan, yang mana setiap ahli panel hanya diberi masa 7 minit sahaja. Lebih itu kira halal lah. Jadi kemudian pusingan kedua pun sama. Kita akan berikan setiap ahli panel satu soalan dan diberikan masa selama 7 minit. Dan pusingan yang ketiga kita berikan, ataupun pusingan round yang ketiga, iaitu soal jawab, yang mana ada soalan yang diberikan dan kita akan peluang pada ahli panel untuk menjawab soalan tersebut, insya-Allah. Jadi pusingan yang pertama saya serah pada soalan kepada ahli panel yang pertama, iaitu Tuan Aminuddin Yahya, iaitu pada pandangan Tuan Aminuddin Yahya selaku Presiden Pembela, apakah langkah atau gerakan terbaik yang perlu dilakukan oleh kita, yakni Islam, untuk kita memperjuangkan akidah umat Islam? Jadi saya mempersilakan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang saya hormati, saya bersama Datuk Mufti, yang saya hormati dan kasihi Datuk Mensyuruh Ampas Malaysia, saudara-saudari yang hadir pada malam ini dan mungkin yang menonton di siaran secara langsung pada malam ini. Satu perkara yang selalu orang menganggap bila berlaku peristiwa-peristiwa ini seperti ini, dia menganggap bahawa ini adalah isu pihak tertentu. Mungkin dalam konteks ini dia rasa mungkin berlaku di Perlis, mungkin ini tanggungjawab orang Perlis, ataupun secara khususnya Mufti Perlis dan sebagainya. Jadi orang di Johor, orang di Pahang, orang di Terengganu tak rasa apa-apa. Ini bagi saya satu dilema yang kita hadapi dalam masyarakat kita. Sebenarnya kenapa kita perjuangkan isu ini? Kenapa kita pertahan dan kenapa kita angkat isu ini? Kerana ada beberapa perkara. Yang pertama, ia melibatkan soal akidah. Yang kedua, dia melibatkan soal fitnah yang dibawa oleh golongan-golongan yang saya istilahkan sebagai anti-Islam. Dan yang ketiga, yang paling penting dan tak kurang area yang kita kena tengok, ialah berlakunya kelompongan di dalam sistem perundangan negara dan kehakiman negara. Jadi atas tiga perkara ini menyebabkan kita terpaksa perjuangkan perkara ini. Kalau kita tengok perkara yang pertama, orang banyak menekankan soal isu hubungan anak dengan ibu. Itu saja, dia full stop. Sampai ada pemimpin-pemimpin yang tertentu orang Islam bercakap, tidakkah Islam mementingkan hubungan ibu dan anak dan sebagainya ini? Bagi saya ini satu separuh masa punya penjelasan. Kerana Islam jauh lebih besar daripada itu. Soal akidah soal yang paling penting, yang tidak ditekankan di situ. Dan kalau kita tengok peristiwa-peristiwa yang sebelum ini, apabila si anak kembali kepada ibunya yang bukan Muslim, maka anak yang sudah Islam itu akan balik pada agama asal. Itu bukan sangkaan, bukan kita agak-agak, tetapi dah berlaku kes sebelum-sebelum ini. Yang terakhir berlaku kes Indira Gandhi, yang mana dua orang anaknya mulanya Islam, akhirnya kini kembali pada agama asal. Jadi ini persoalannya. Dan lebih persoalan bagi saya sangat aibnya, dan saya sangat rasa duka cita dan rasa saya
Kalau ada orang Islam tak rasa sensitif lagi lah, saya tak tahulah apa, di mana imannya. Apabila ada pihak mengatakan mengugut, mendesak, membuat kenyataan, mendesak Majlis Agama Islam Perlis tidak mengesahkan keislaman mereka. Bagi saya, in other words, dalam bahasa yang lebih kasar, menyuruh Majlis Agama memurtadkan kembali anak ini. Tuan-tuan dan puan, murtad ini bukan benda yang orang kata apa, dosa kecil, dosa besar. Kalau dahulu seorang wanita nak dirosakkan oleh seorang pemerintah, satu tentera Islam datang. Tapi hari ini itu tidak dijelaskan kepada umat Islam. Tetapi sebaliknya dijelaskan hanya sekadar hubungan ibu dan anak. Tetapi sepaham saya, mungkin Ustaz boleh jelaskan, Islam ada uruf. Adakah dengan kembalinya anak itu kepada ibu ini akan menyebabkan akidah terjamin ataupun tidak? Sejarah di Malaysia ini tidak. Itu kebimbingan kita. Tambah pula ada mengatakan ataupun mendesak memurtadkan balik anak. Saya cukup tercabar apabila ada kenyataan seperti itu. Di sebuah negara Islam, majoritinya orang Islam, peluruh pemimpinnya adalah pemimpin orang Islam, tetapi ada satu pihak yang terlalu minoriti, the minority yang terlalu kecil, tapi dia berani buat statement itu. Dan orang Islam selamba je. Yang kena serang Datuk seorang saja, Datuk Mufti kita. Tak apalah, dia orang kuat. Tetapi nak cerita di sini bagaimana sensitivity kita terhadap benda yang paling fundamental dalam kehidupan kita. Kita tidak rasa apa-apa lagi di dalam umat Islam. Hatta di Kuala Lumpur pun. Dan malah ada orang Islam tak ambil tahu pun. Bila kita bercakap soal ini, tertanya-tanya apa. Akhirnya mereka terpengaruh dengan pihak-pihak yang membawa naratif yang salah ini. Jadi akhirnya apa? Islam dilihat sebagai bu. Ini sebenarnya. Di sebalik ini, mereka menggunakan peristiwa ini sebenarnya melahirkan satu kebencian masyarakat, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, terhadap keharmonian dan kesucian agama Islam. Seolah-olah Islam ini tak ambil berat, ambil hubungan ibu dan anak ni tak payah, boleh dipisahkan. Islam begitu seolah-olah digambarkan begitu kejam. Bagi saya, ini peranan kita semua, bukan peranan orang tertentu. Sebab itu kita bergerak di dalam masyarakat. Kita minta semua kita sebenarnya ada peranan. Saya kalau tidak tersentuh ini pun saya tak datang ke Perlis. Tetapi kerana kepentingan ini, walaupun drive 4-5-6 jam, kerana melihat kritikalnya suasana ini. Alhamdulillah semalam dan pagi ini pembela telah menghantar di seluruh majlis agama memorandum kita, memberi cadangan-cadangan kepada majlis agama selaku orang yang rapat dengan majlis raja-raja. Kerana kita rasa begitu terdesak perkara ini. Jadi sebab itu kalau dilihat apa peranan yang kita boleh semangat, bagi saya semua orang boleh berperanan. Baik tok imamnya, baik pengurusi masjidnya, baik blogersnya, baik twittersnya, kita boleh menjelaskan balik naratif yang betul. Saya rasa penjelasan dah diberi oleh pelbagai pihak, termasuk daripada saya bersama Datuk Mufti kita. Jadi boleh refer ke di situ, membawa balik naratif, memberikan balik masyarakat bagaimana kesucian Islam itu yang sebenarnya, bukan bawa naratif seperti orang lain, hanya sekadar hubungan ibu dan anak semata-mata, tetapi tidak melihat dari sudut akidah, kepentingan menjaga akidah itu lebih utama daripada itu. Tanpa kita menafikan pentingnya anak dengan ibu ini. Itu yang kita nak bawa. Kemudian isu fitnah yang ditimbulkan. Semua yang didakwa itu alam bukan fitnah semata-mata. Tetapi kita lihat masyarakat mudah menerima. Itu satu lagi yang kita hadapi hari ini. Kata anak ini dicolek, ibu tak diberi berjumpa dan sebagainya.
Ini juga yang kita hadapi dalam media-media sosial yang kita hadapi ini. Dan ini juga bagi saya memerlukan penjelasan daripada kita. Jadi saya harap tok imam, pengurusi masjid di pelbagai peringkat. Kerana ini bukan tanggungjawab pembela, bukan tanggungjawab mufti, bukan tanggungjawab parti. Dan saya berasa begitu terkilan tidak ada statement daripada kepimpinan negara tentang isu ini. Yalah, kita fahamlah mungkin sebab 12 hari bulan yang ada peristiwa besar di Johor. Saya faham. Tapi itu perspektif politik. Ini bukan perspektif politik. Ini perspektif agama kita. Apalah salahnya kita keluar sedikit kenyataan. Jadi bila pemimpin tidak keluar kenyataan, rakyat macam mana? Tapi yang peliknya, pemimpin sebelah sana belum berlumba membuat kenyataan. Mereka tidak peduli. Walaupun mereka golongan yang sangat minoriti. Dan ini bagi saya kelemahan-kelemahan yang wujud di semua peringkat yang kita hadapi. Jadi sebab itu bagi saya, biar kita ubah. Saya tak tahulah di Perlis ini, tapi setakat saya pergi masjid-masjid surau-surau di area Lembah Kelang sana, kalau kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kita dah cemuh dengan tafsir dan sirah ni. Maknanya berulang-ulang, berpuluh tahun kita dengar, bagus, alhamdulillah, saya tidak nafikan. Tetapi kenapa tidak kita bicarakan soal-soal semasa ini? Tadi on the way tadi, saya dengar satu khutbah di Amerika Syarikat. Dalam khutbah, mereka bercara apa? Peperangan Ukraine dan Rusia. Dan bagaimana mengambil pengajaran daripada situ. Ini dalam khutbah. Jadi barulah masjid itu, ataupun surau itu, masyarakat nak dengar, nak datang. Ini kalau cerita pasal sirah, bagaimana Rasulullah dilahirkan, di belah perutnya, saya ingat baguslah, bukan tak bagus, tak ada masalah, tapi tidak ada tarikan pada masyarakat. Akhirnya yang datang adalah orang yang pencen-pencen, kan? Datang pun bukan nak dengar sangat pun. Mungkin sebab tu ada makan. Kalau lepas subuh, lepas tu ada breakfast, ataupun saja nak sembang-sembang, dah tak ada kerja dah, kan? Yang muda-muda ni balik dah tak ada. Jadi kerana tidak adanya elemen-elemen seperti ini, jadi saya rasa kena ada perubahan. Kalaulah Perlis boleh berubah, mungkin boleh menjadi multiplying effect pada negeri-negeri yang lain. Kerana kita harus main peranan. Ini soal bukan soal individu tertentu atau kumpulan tertentu atau parti tertentu, NGO tertentu, tidak. Ini soal kita, masa depan kita. Kalau kita tidak sensitif lagi bab akidah ini, kalau kita tak sensitif lagi menyuruh anak itu dimurtadkan, saya tak tahu apa lagi kita akan sensitif. Saya fahamlah masyarakat saya ada masalah ekonomi, masalah pendapatan dah kurang dan sebagainya. Saya faham perkara itu. Ya, perkara itu diadreskan oleh banyak pihak dalam parlimen ke, luar parlimen ke, sebagainya. Tetapi isu ini jarang-jarang orang address. Jadi bagi saya, inilah peranan yang kita kena mainkan. Bagi yang ada Facebook, tulislah dalam Facebook. NGO, gerakkan NGO. Ini bukan kita nak naikkan nama. Saya bukan nak naikkan nama. Pembela bukan nak naikkan nama. Tidak apa. Tak ada nama pun tak apa. Saya beritahu dalam satu mesyuarat, siapa nak tunggangkan pembela ini, tungganglah demi akidah Islam. Kami tidak memerlukan nama. Tetapi ini soal agama. Soal keabsahan Islam. Soal akidah yang ada pada kita. Dan sudah tentu yang ketiga bagi saya yang menjadi kelompongan yang paling besar, mungkin yang sesi yang kedua nanti ialah soal kehakiman dan juga perundangan yang ada dalam negara kita ini. Ya, ini insya-Allah mungkin saya bahaskan sesi yang kedua nanti, bagaimana kita harus melihat ini dan bagaimana kita suruh menggerakkan ini supaya kelompongan yang ada ini, sebab kita tahu perlembagaan kita dibuat oleh penjajah
oleh apa nama ni, British. Nasib baik tak ada orang Melayu pun dalam itu. Ada seorang nasib baiklah peguam Islam daripada Pakistan. Itu nasib baik, alhamdulillah. Adalah juga perkataan Islam sebagai agama persekutuan. Kalau tak ada tu akan British saja. Saya tak tahulah agama kita. Itu mungkin rahmat Allah ketika itu nak menjaga. Bagaimana kolonial ini melihat bahawa negara ini walaupun dia nak tinggalkan, dia pastikan dia tinggalkan dengan sistem perundangan yang kekal untuk membawa sistem dan perundangan daripada pemikiran dan sistem mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli panel yang pertama memberikan penjelasan kepada kita tentang akidah, tentang kejadian ini isunya bukan isu perleh, tetapi isu umat Islam. Seluruh Malaysia kena main peranan, setiap negeri main peranan, sama ada dengan pertubuhan ataupun individu. Maka satu pesanan, satu mesej yang sangat bagus, ya, memberikan kesedaran kepada umat Islam. Baik. Jadi selepas apa yang diberikan ataupun mukadimah yang diberikan ahli panel yang pertama, kejadian yang berlaku ni, saya nak serahkan soalan ni kepada Datuk Mufti kita. Di atas kerana berlakunya rentetan kejadian kanak-kanak ni, apakah sikap anak muda ataupun sikap orang Islam yang perlu diambil ataupun sikap kita sebagai Muslim terhadap kejadian ni? Silakan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi Fadilatul Syekh Datuk Hashim Yasin sebagai Mursyidul Am bagi Parti Islam se-Malaysia. Yang kasihi Al-Fadil Saudara Aminuddin dari Pembela yang datang jauh, hadirin dan hadirat dan penonton yang menuntun siaran ini. Saya tahu bahawasanya musim ini ramai orang takut berhimpun apabila kenaikan Omicron ini. Jadi kita tengok masjid pun, Jumaat pun ada orang korang sikit. Tapi alhamdulillah sebahagian kita hadir pada malam ini dan sebahagian menonton di dalam siaran yang disiarkan oleh beberapa pihak ini. Saya sekali lagi ingin menyebut bahawasanya isu 3 orang kanak-kanak ini, ia bukan isu negeri Perlis dan bukan isu saya. Bahkan kaitan dengan kita itu kaitan yang tidaklah begitu kuat. Mereka duduk di Sungai Petani, orang Kedah. Mereka hanya datang memilih Perlis ketika itu. Tidak juga kita yang cari mereka. Mereka datang untuk menganut Islam di Perlis, di atas cadangan pihak-pihak yang lain yang barangkali cadang pergi Islam di Perlis kok mudah. Sebagian orang kata menikah di Perlis mudah. Mungkin dia pun dengar Islam di Perlis mudah. Bila dia datang untuk Islam, pendaftar kita mengislamkannya dengan bapa dia menganut Islam. Ditanya tentang ibu dia, dia tidak bagi tahu. Dia bagi tahu bahawasanya tak ada kaitan. Ibu dia entah ke mana, dia tak beri maklumat. Jadi apabila dia Islam, dia bawa 3 orang anak dia. 3 anak ni ialah anak mu'allaf.
yang didaftarkan sebagai anak mu'allaf dan kita anggap mereka sebagai Islam. Kemudian mereka balik ke Kedah. Kemudian mereka melalui kehidupan seperti mana yang tuan-tuan tahu. Dia masuk ke sekolah agama, dia belajar. Kemudian dia berpindah ke Pulau Pinang. Anak-anak ini disebabkan bapa dia masuk ke dalam penjara dengan usaha ustazah yang kita semua ketahui. Dan dia ustazah tu pun tak terlibat semasa proses pengislaman bapa dia bawa ini. Ustazah tu datang di tengah jalan. Tapi di atas kesedaran dia sebagai satu orang ustazah ini yang dia dulu juga beragama Hindu. Bapa dia seorang Sami. Dia jaga bapa dia sehingga ke akhir hayat. Dia tahu dia yang mencadangkan kepada anak-anak ni supaya berbuat baik kepada ibunya dan mencari ibunya. Dan seterusnya kita tahu setelah ibunya datang, itu pun setelah beberapa proses. Saya tidak mau sebut tentang ibunya, tentang apa isu yang berlaku pada ibu dia, kenapa dia datang lewat seumpamanya, itu ibu dia saja yang anda tahu. Tapi campur tangan yang datang dengan istilah-istilah yang besar dan berat, kononnya pencolekan telah berlaku. Satu ahli parlimen yang mengaku Muslim daripada Perak kata seolah-olah dipaksa budak-budak ni untuk Islam. Tak ada siapa paksa budak-budak ni. Kalau budak-budak ni dipaksa, sekarang ni dia dah tanggal tudung dah. Sehingga hari ni budak-budak ni masih bertudung. InsyaAllah kita doakan budak-budak ni akan kekal sebagai orang Islam yang baik. Yang paling biadab ialah kenyataan supaya dimurtadkan budak-budak ni. Kononnya kerana menjaga sentimen ibu dia. Kita tak pernah berkata apa-apa. Masalah mak dia ambil dia. Bahkan kita melalui pihak tertentu menawarkan kepada mak dia untuk kita memberikan, kalau dia datang di Perlis dapat kerja, dia boleh kekal sebagai agama dia, kita boleh bagi bantuan kepada tempat tinggal dia dan perniagaan dia. Kita boleh bagi kepada anak-anak ni, membiayai persekolahan dia, dan anak-anak ni duduk dengan dia. Cuma benarkan mereka untuk terus berpegang dengan apa yang mereka percaya. Itu yang kita minta. Adapun mak dia nak menganut Islam, tak menganut Islam, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Duka cita, ada di kalangan segelintir orang Islam yang tak mendengar penerangan ini. Sebahagian tu cakap pun tak betul. Dia kata budak-budak daripada Perlis tu dalam nak menjadi khadam DAP pun pilah cek maklumat dulu. Budak-budak ni bukan daripada Perlis, dia daripada Kedah. Islam tak benarkan paksa menganut Islam. Islam tak benarkan memisahkan daripada ibu. Siapa yang pisahkan? Ini semua bawa pakat DAP ni yang cakap. Orang Islam sepatutnya dia dengar juga daripada pihak Islam. Sepanjang hayat dia kerja nak dengar kat DAP je. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mendengar daripada benda yang bohong, mendengar daripada kaum lain yang tidak mendatangimu, wahai Muhammad. Tidak ada siapa yang paksa kanak-kanak ni. Itu yang kita jelas. Dan tidak ada orang Islam yang menyatakan
mak dia tak boleh tengok dia. Tak ada siapa yang kata. Dan tak boleh jaga mereka. Yang kita kata, mereka mesti dikekalkan agama yang mereka pilih. Saudara-saudari sekalian, memaksa 3 kanak-kanak ni keluar agama seperti kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh sebahagian lawyer yang bukan Islam dan segelintir kelompok yang mengaku kononnya rahmat sekalian alam ni, sekononnya yang terbaik ialah mereka kena keluar daripada Islam ni kerana mereka dimasuk secara paksaan. Ini adalah kenyataan yang begitu biadab terhadap akidah orang Islam. Di dalam negara orang Islam sendiri, orang boleh kata suruh orang Islam keluar agama dia. Itu maksudnya. Dia Islam setelah dia dalam keadaan mumayyiz. Kanak-kanak perempuan 14 tahun tu mungkin dah balik pun. Dia Islam dengan pilihan dia sendiri. Kita sepatutnya orang Islam tanya kes ni. Dia duk tanya dalam perlembagaan tak boleh. Sejak bila perlembagaan terdedah kepada interpretasi? Dan sejak bila Tuhan kau perlembagaan? Perlembagaan boleh diubah. Quran dan sunnah tidak boleh diubah. Akidah tidak boleh diubah. Sebahagian orang dia tak berani nak cakap hal ni. Saya kalau nak ikut kami di Perlis, buat apa nak sibukkan kes ni? Kami kata serah kat Kedah lah, buatlah. Serah kat Pulau Pinang lah. Bukan dia duduk di Perlis. Kami dah bagi Islam lah. Macam mana nak jadi, ambil kat hangpa lah. Tapi ini dah tanggungjawab kita tak ada akidah. Kita duk cerita Palestin, kita duk cerita umat Islam di tempat lain yang dipaksa, yang dipertikaikan Islamnya. 3 orang masuk Islam, orang suruh murtadkan, kita senyap. Cerita Kak Long hak maki apa tu lebih viral lagi. Sebagai orang tak tahu. Saya sebut dalam beberapa majlis. Pada zaman Abbasiyah, Khalifah Mu'tasim ni bin Harun al-Rashid, dia ada rekod yang hitam di dalam pentadbiran dia kerana terpengaruh dengan pemikiran i'tizal ataupun mu'tazilah. Tangan Harun al-Rashid itu telah memukul jasad Imam Ahmad bin Hanbal kerana terpengaruh dengan Ahmad bin Abi Du'ad yang menjadi qadhi qudah ketika itu. Ahmad bin Abi Du'ad Mu'tazilah. Mereka yang hasud khalifah. Uqtulhu wa damuhu alaina. Bunuh Imam Ahmad dan darah kami tanggung. Mu'tasim dalam kesalahan yang demikian. Apabila berlaku peristiwa Amuriyah, seorang wanita yang telah dipersendakan, dihina, diperlakukan di Amuriyah. Apabila kisah yang masyhur yang semua tuan-tuan dengar, bila dia sebut, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Tak ada viral masuk Facebook, hanya cerita yang didengari oleh seorang lelaki yang membawa berita itu kepada Mu'tasim. Mu'tasim bangkit daripada tempat duduknya dan menghantar tentera. Min Abdillahi Mu'tasim ila kalbir Rum.
daripada hamba Allah Mu'tasim kepada anjing Rom. Dia menghantar, menyiapkan tentera. Tukang-tukang tilik menyebut, jangan hantar tentera pada musim ini. Ahli kaji bintang kata tak menang perang sehingga selesainya musim anggur dan musim tin. Kalau perang, ramalan kata tak menang. Mu'tasim terus hantar tentera tanpa mempedulikan ramalan. Tuan-tuan kena tahu keadaan kerajaan Abbasiyah yang dengan perpustakaannya, dengan tukang ramalnya, dengan para penyair mujudnya, dengan berbagai-bagai. Siapa yang belajar tentang tarikh Abbasi akan tahu begitu rencamnya masyarakat Abbasi. Dan dia melancarkan peperangan. Peperangan yang dia memberitahu bahawa kau bebaskan wanita itu. Jika kau tak bebaskan, sa'ujarridanna laka jaishi awwaluha indaka wa akhiruha indi. Aku akan hantar bala tentera yang kepala tentera itu sampai kepadamu dan akhir tentera itu masih berada di negeriku. Maksudnya tanfirul am, keseluruhannya akan aku arahkan supaya memerangi engkau kerana satu orang wanita yang telah kau persendakan. Mu'tasim menang. Abu Tammam, penyair yang terkenal, kerana peristiwa ini diangkat banyak syair Abu Tammam yang bagus, termasuk syair dalam peristiwa ini. As-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi fi haddihil hadd bainal jiddi wal la'ibi. Pedang itu lebih benar beritanya daripada tukang-tukang ramal, cerita-cerita buku. Pada ketajamannya ada pemisah antara yang sungguh-sungguh dan yang main-main. Maksud cakap banyak semua tak guna. Pedanglah ajarnya. As-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi. Imam Ahmad, selain daripada Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain memuji Mu'tasim dan mendoakan kepada Mu'tasim. Walaupun ada perbezaan antara Mu'tasim dengan mereka dari sekolah pemikiran, tetapi tindakan Mu'tasim ialah tindakan membela agama. Orang Islam tak kata Mu'tasim Mu'tazilah biar dia perang. Semua penyair, para ulama memuji Mu'tasim dan mendoakan agar Allah merahmati Mu'tasim. Walaupun ikut-ikut perbuatan Mu'tasim memukul Imam Ahmad sangat tidak patut. Demikian orang Islam yang menyebabkan walaupun banyak perbezaan sekolah pemikiran di dalam wilayah Islam, tetapi sempadan wilayah Islam dibuka saban hari besar dan bertambah besar. Manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Walaupun orang Islam ada masalah di kalangan mereka. Perbezaan bukan baru, hatta antara Ali dan Muawiyah juga ada perbezaan. Sebahagian ahli sejarah menyebut apabila Muawiyah mendapat berita pada musim dia bersengketa dengan Ali bahawa Rom menghadapi sempadan, dia memberitahu Rom, jika engkau hadapi juga, atas apa syarat pun aku berdamai dengan Ali untuk memerangimu. Orang Islam tahu bahawasanya sebarang perbezaan yang ada
tidak membolehkan untuk kita membiarkan umat Islam diperkotak-katikkan. Tetapi hari ini duka cita dunia Islam. Lihat apa yang berlaku. Manusia kita bersorak dengan pesta bola dan seumpamanya. Wanita-wanita muslimah di India yang bertudung diseksa, bahkan diistihar, bahawasanya dipukul sampai mati. Dan kita tengok ucapan dalam minggu lepas ekstremis Hindu daripada India yang menyatakan bahawasanya kita tak mau tengok ada orang pakai tudung muslimah di dalam negara India. Tak ada siapa cakap. Tak ada siapa buat pembantahan di kedutaan India. Lihat Ukraine apabila diserang. Semua orang barat cakap, padahal yang serang tu bukan orang Islam, sama mata biru dan rambut perang dengan dia. Mereka boleh cakap tidak sepatut berlaku. Ini yang diserang, blonde hair, blue eyes, tak patut diserang. Ini bukan Iraq. Dia bandingkan Iraq. Ini bukan Syria. Macam tu reporter dia punya perkauman. Tapi mereka di atas apa perbezaan mereka, mereka sentiasa menjaga kaum mereka. Kita tak peduli. Ketika kaum muslim di China, di Uyghur, apabila kena, boleh ada menteri kita yang ke sana bagi kredit kat negara China. Kata China buat tu okey. Sebab itulah hari demi hari seakan musibah itu masuk satu persatu ke wilayah orang Islam. Apa yang berlaku ini, kebiadaban ini, sebenarnya ialah tanda-tanda awal untuk orang bertindak memperkotak-katikkan agama secara jelas. Bukan di kalangan orang Islam, di kalangan yang sangat minoriti. Saya bukan memusuhi orang bukan Islam, saya bercakap tentang ekstremis ini. Orang bukan Islam yang tak terbabit dengan kes ni, mereka tak perlu susah hati. Ucapan ni tak ditujukan kepada mereka. Saya selalu ulang, kita orang Islam, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, apabila berlaku peristiwa riddah, peristiwa orang tak membayar zakat dan pertikaikan berapa hal, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar tak kata alah berapa kerat dia orang. Kata Abu Bakar, ayanqusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah, agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi ketika dia masih hidup rahimahullah, dia kata setiap orang muslim pelajar agama khususnya kena tulis di rumah dia, ayanqusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Orang Islam, oleh kerana kita ini hubbud dunya wa karahiyatul maut, kalau kita tengok komen, likes di Facebook tentang isu-isu yang lain, isu barang ke, isu viral ke apa, punyalah berduyun-duyun. Kadang-kadang baru letak 3 jam, 5 jam, 600-700 ribu dah tengok.
Kadang ada isu-isu keduniaan, ataupun ada lawak lah, hatta penceramah yang lawak pun, yang tak berkait dengan isu pokok orang Islam, ramai orang bagi perhatian. Tapi apabila mari isu yang besar macam isu ini, orang kata tak apa. Sebahagian boleh kata, Allah, kalau nak keluar agama pun 3 orang ya. Saya pernah sebut dalam kuliah saya, Dr. Sulaiman Ashqar tulis, satu orang Palestin, dia pernah diminta peniaga untuk bantu mereka yang berada di dalam kamp pelarian. Dia ada kedai elok lagi di Palestin. Dia kata tak kaitan dengan saya. Dia tak mau bantu. Beberapa tahun kemudian dia kata kami pergi melawat kamp pelarian. Dia ada di kamp pelarian itu sebagai pelarian juga. Kata Dr. Sulaiman Ashqar, demikianlah kita ini. Bila kita kena giliran orang, kita tak peduli. Ketidakpedulian kita itu, satu hari nanti kita bimbang, Allah akan bawa masalah tumai kepada kita. Allah uji. Orang Islam pada zaman Natrah tak ada Facebook. Natrah seorang dia, anak orang putih pula tu, Belanda. Dengan lawyernya, orang ramai, keluar, yang kenal, yang tak kenal, bangkit nak mempertahankan Natrah. Hari ini boleh orang Islam kata biar-biarlah kat mereka. Walaupun kita tengok program agama macam meningkat, ramai orang pakai kopiah, tetapi agama sebenarnya tidak dipertahankan seperti zaman dahulu, yang kadang-kadang dalam kampung tu minum arak pun ramai lagi. Tapi mereka tak benarkan soal murtad ni. Orang Melayu pernah menghadapi penjajahan Belanda, pernah menghadapi penjajahan Portugal, British, 400 tahun lama orang Melayu tak keluar agama. Ada sekolah Saint Mark, sekolah macam-macam, sekolah Kristian atau missionary. Dulu-dulu orang tua-tua, zaman dulu, masa mereka kecil-kecil belajar di sekolah orang putih ni, pagi-pagi baca Bible, mereka tak keluar Islam. Macam mana teruk pi England minum arak ke apa, ujung-ujung kat bencin main masjid. Ramai, adalah juga yang hanyut terus, kan? Tapi kita di pangkat sekarang, mudah lagi sudah rapuh, sudah ada kata agama mana-mana pun sama aja. Islam rahmat untuk semua. Dia jadi Islam rahmat untuk semua, dia jadikan semua agama sama. Dia tak percaya macam tu. Dan ini adalah perkara yang mesti kita betulkan. Kita bukan bermusuh dengan orang bukan Islam dalam negara ni, tak. Kita mesti jelaskan tanggungjawab orang Islam di dalam mempertahankan akidah Islam. Kalau 3 orang, ada orang bagi tahu saya hari tu, 3 orang kanak-kanak tu dapat balik pada ibu dia, mufti perlih kalah. Pertama, kita bukan halang ibu dia, kita dah bagi dia pada awal lagi kat ibu dia, budak-budak tu yang tak mau ikut. Kedua, apa yang saya kalah? Dia bukan anak saya. Tapi itu bukan pertarungan antara saya dengan dia. Apa yang saya susah hati bukan dia balik pada ibu dia, tak ada masalah pun. Apa yang kita bimbang, mereka nak paksa anak-anak ni keluar Islam. Itu saja. Sehingga orang kata, tak apalah, mufti perlih susah hati. Saya tak susah hati. Bagi dia, itu masalah perlih.
Ataupun masalah Majlis Agama Islam yang usaha hati. Kami tak apa. Perkataan ini, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu sangka ringan, di sisi Allah dia berat. Kerana kita membiarkan akidah budak-budak ni. Kalau kami diperoleh, walaupun Ustaz ni CEO Maib Sada, Ustaz Nazim Majlis Perdana, kita ambil semua langkah untuk mencelah, dan disiarkan dalam berita pun bahawasanya kita akan mengambil langkah-langkah perundangan. Kalau orang tanya apa siapa Perlis kalut, bukan nak kalut, nak ikut kami tak payah kalut. Dia bukan orang Perlis pun, dia orang Sungai Petani. Sungai Petani kena kalut betulnya. Tapi kita ambil sebagai, kerana mereka main Islam di tempat kita. Bila mereka rasa keadaan bermasalah, mereka meminta pertolongan dan nasihat kita. Kita tolong mereka. That's all. Ramai orang sangka 3 orang India masuk Islam tanpa perintah daripada Perlis. Cerita pun tak betul lah. Dia bukan daripada Perlis. Isu ni lah isu umat Islam. Kalau Perlis mau, kami tak mau masuk campur dah. Ikut negeri masing-masing ada Majlis Agama Islam. Hak dia negeri, Majlis Agama Islam negeri yang dia terbabit lah. Ambil tindakan yang sewajarnya. Full stop. Habis cerita kita. Tak payah nak ceramah-ceramah macam ni. Panjang saya. Tapi akhirnya saya nak ucapkan terima kasih besar kepada Fadilatul Syekh Mursyidul Ampash. Awal kes ni saya pergi jumpa dengan Datuk Hashim. Datuk Hashim kata, untuk Islam bila pun saya akan pertahankan. Ini isu orang Islam. Ini isu akidah. Datuk Hashim tak kata boleh pas untung ke tak? Ha? Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, hadis yang sahih, Nabi kata, syarrun fir rajuli syuhun hali' wa jubunun khali'. Syarrun fir rajul, yang buruk pada lelaki, dalam sebagian riwayat dengan nakirah, syarrun fi rajulin, yang buruk pada satu orang tu, syuhun hali'. Syuhun hali', maksudnya kedekut. Orang Melayu kata kedekut lah, kedekut baik, kedekut berkarat, kedekut sungguh. Satu. Yang kedua, jubunun khali', penakut sehingga tidak ada identiti diri. Khali', buang diri dah kerana takut, semua takut. Orang yang penakut tak boleh diajak berjuang. Saya puji pembela tak penakut dia bah. Orang yang penakut tak boleh diajak berjuang. Kadang-kadang musuh yang berani lebih baik daripada kawan yang penakut. Sekurang-kurangnya dia mengajar kita tentang moral untuk hidup. Umat Islam yang penakut sentiasa akan dibuli. Setiap kali kita kalah dan dibuli, tak apalah, bukan nasib kita. Kes yang berlaku pada 3 orang ni bukan kes yang pertama. Banyak kes sebelum ni, cuma tak di-highlightkan. Yang mana masuk Islam, dan kemudian setelah bapa atau mak masuk Islam, mereka batalkan, habis cerita budak-budak tu semua. Tak ada siapa bercakap dalam negara orang Islam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan berikan kita kesedaran tentang tanggungjawab kita semua dalam hal ini. Bukan kes saya selalu duk sebut, ada orang kata kita sokong Mufti Perlis. Saya tak payah sokong saya. Bukan kes saya. Sokong pun saya tak ada. Saya tak masuk mengundi apa. Rugi saja.
tolong doa, tolong ikhtiar. Macam mana nak mempertahankan akidah budak-budak ni selagi mana mereka mau Islam. Itu saja. Kalau kita berjaya yang ni, bagi saya berjayalah kita semua. Saya tak ada masalah kepada ibu dia ni. Saya nak beritahu, kita tak ada masalah. Kalau mak dia nak duduk di Perlis, nak tempat, nak truck, food truck pun, kita insya-Allah ikhtiar untuk ibu dia. Kalau dia kata dia tak ada duit nak bayar sewa rumah pun, kita akan bayar sewa rumah dia. Tapi bagi anak-anak dia, hidup dengan dia, duduk dengan dia, tapi bagi bersekolah dengan sekolah pilihan anak-anak dia. Bagi anak-anak dia amalkan agama yang anak dia mau, tanpa paksaan dan tekanan kepada mereka. Itu saja. Kita akan ikhtiar untuk bayar kepada dia. Kita tak suruh pun dia masuk Islam. Kalau dia nak masuk, ahlan wa sahlan. Tapi kita tak suruh dia masuk Islam, tak paksa dia masuk Islam. Kerana tidak ada paksaan. Anak dia pun tak pernah dipaksa masuk Islam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah, dan kita jadi umat yang sensitif dengan hal-hal ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti kita, Datuk Asri. Kemudian apa yang disebut sangat penting, banyak benda, di antaranya isu ni kita nak membenteras ekstremis. Bukan kita berkata kepada semua orang, ataupun kita bukan cakap isu kaum. Kita cakap ada individu-individu yang melampau, tapi kita pun jangan jadi ekstremis pula. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut isu ini bukan isu Perlis saja, ini berkait rapat tanggungjawab kita semua. Sama ada individu, sama ada secara kelompok atau secara parti dan sebagainya. Baik, kita terus pada ahli panel kita yang ketiga, Al-Fadilah Syekh Datuk Haji Hashim. Soalan dia mengenai isu ni, kita lihat sudah ada beberapa ataupun gerakan kecil ataupun gerakan secara individu ataupun NGO yang untuk mempertahankan akidah 3 kanak-kanak yang baru masuk Islam. Tetapi dalam masa yang sama kita tak nampak sokongan ataupun sebahagian pemimpin-pemimpin Islam yang bersuara untuk mempertahankan akidah 3 kanak-kanak ni. Sebagai Tuan Guru, sebagai orang yang berpengalaman dalam politik dan juga sebagai seorang pemimpin Islam, apa nasihat Tuan Guru kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin Islam yang lain? Apakah pandangan dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin Islam yang lain? Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara moderator, Sahibus Samahah Datuk Mufti, Saudara Amiruddin Yahya, seterusnya pimpinan-pimpinan, ibu bapa, ahli jamaah yang hadir pada malam ini. Penjelasan bahawa isu akidah adalah satu isu yang penting, yang perlu diutamakan. Kalau tak penting, tak kalah. Nabi SAW pernah menyebut kepada Quraisy, kalimatun wahidah taquluna tamlikuna bihal Arab wal Ajam. Satu perkataan jika kamu sebut, jika kamu amalkan, kamu akan menguasai orang Arab dan orang Ajam. Ini menampakkan kepada kita bahawa kalimah
la ilaha illallah sebagai al-ilm al-kulli, ilmu teras dalam hidup kita ini sebagai manusia. Terima itu, maka kita akan beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Saya berpuas hati sangat dengan penjelasan yang diberikan tadi, cerita-cerita awalannya yang diberikan oleh Datuk Mufti kepada kita semua, lebih jelas, lebih terang tentang isu ini. Sebelum ini banyak orang tahu mengikut kabar-kabar angin perkara yang berlaku. Persoalannya yang ada pada kita, setelah penjelasan yang diberi pada malam ini, saya yakin ramai lagi perkara ini tersebar luas dan banyak orang akan faham. Kalau moderator tanya saya, macam mana pimpinan tidak terlibat secara langsung, pemimpin-pemimpin politik kita dalam isu ini? Ini sebenarnya bagi saya adalah al-wa'yul islami. Kesedaran Islam sangat rendah di kalangan umat Islam. Dia tak sensitif perkara yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara yang berkait dengan akidah ini perlu kita letakkan di hadapan, mesti diutamakan. Mengasaskan Allah itu letakkan sebagai Allahu ghayatuna, matlamat kita, membuat sesuatu untuk mencari dan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedaran ini kurang. Apabila kita sedar kesedaran ini kurang, takkan kita senyap aja, takkan nak buat mufti aja, takkan kita tak terasa bertanggungjawab bagaimana kita nak menerapkan al-wa'yul islami ini kepada masyarakat kita. Kalau kita sedar bahawa mahkamah syariah taraf dia tu lebih rendah daripada mahkamah sibil, apa kita buat? Sebab itu saya bukan nak kempen, ya. RUU 355 yang dibentangkan di Parlimen atas kesedaran bahawa kita kena buat sesuatu nak melahirkan kesedaran Islam ini, wa'il islami ini ke tengah masyarakat, biar orang nampak seolah-olah kita boleh baca dah tiga murid ataupun tiga kanak-kanak ini peluk Islam tapi tak terbela. Sebab itu kita minta supaya martabatkan mahkamah syariah dalam negara kita. Selagi peraturan masih dalam keadaan sekarang, maka selama itu keadaan ini akan berulang lagi daripada satu masa ke satu masa. Kena bekerja sungguh, kena buat sungguh, mempunyai kesedaran, dan kita mesti mempunyai pemimpin yang dipandu oleh wahyu ilahi, bukan pemimpin yang dipandu oleh nafsu mereka sendiri. Sebab itu sekarang ini kita walaupun masih lemah, tetapi kita nampak peningkatannya.
walaupun lambat tapi makin hari makin bertambah naik. Walaupun masih ramai orang tidak terasa apa kes murtad ataupun kes tiga beradik ini. Tak sensitif langsung, tak rasa langsung. Tetapi ada juga di antara mereka yang marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nampak satu mungkar, ubah dengan kuasa. Tak ada kuasa, ubah dengan lidah. Tak boleh juga dengan lidah, ubah dengan hati. Saya pernah yakin dibandingkan dengan masa dulu sebelum merdeka, walaupun kita dah bangkit menentang bab Natrah yang dibangkitkan tadi ini, ya, tunjuk perasaan dan sebagainya, kita dah bangkit 13 Mei dan lain-lain. Walaupun pada ketika itu kita masih lemah, tapi sekarang dengan wujudnya mahat-mahat tahfiz, kelas-kelas pengajian di merata-rata. Ini pun tempat kita duduk ni adalah tempat pengajian yang digunakan sepenuhnya pada masa-masa yang ditetapkan dan ditentukan. Kita sibarkan ilmu sedikit demi sedikit, makin hari makin meningkat. Kelemahan kita orang Melayu terutamanya, dia berjumpa dengan orang Cina, dia pelet Cina. Dia jumpa India, dia telur India. Dia berjumpa Siam, dia telur Siam. Padahal dia Melayu. Padahal yang dia cakap tu boleh faham bahasa Melayu. Kenapa? Dia lembut hati. Orang Melayu lembut hati. Jaga orang lain. Jangan bagi orang tu salah, susah faham. Sehingga geng duk pergi umrah dan haji tu dipuji oleh Arab Saudi. Orang Melayu lah yang terbaik akhlaknya daripada sudut itu. Tetapi kalau kita baik pun dengan orang, janganlah sampai perkara yang akidah kita ditekan, masih lagi kita baik dan kita tak merasa apa-apa pun, hanya melepaskan kepada orang lain untuk mengatasi masalah itu. Tuan-tuan, kesedaran sama ada pemimpin ataupun pengikut mengenai Islam ini taklah disebar secara meluas. Dan kita kena ingat, Nabi pernah bersabda, Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu millah, satu pegangan hidup yang sama. Perhati tengok, saya apabila kes ni bangkit, teringat ada ramai orang yang beragama Hindu peluk Kristian, masuk Kristian. Ni diketahui umum rata-rata. Hak model sikit masuk Kristian. Tak bangkit pun seperti kes tiga beradik ini. Senyap aja, merata-rata, nak menampakkan kepada kita sebenarnya Islam dia berdepan dengan kufur. Sebut saja Islam, dia berdepan dengan kufur. Kalau kita kata Islam itu lengkap, sempurna, maka kufur pun lengkap dan sempurna. Setiap bahagian daripada Islam berdepan dengan bahagian yang sama dalam kufur itu sendiri. Jadi, kerana itu, untuk kita menghadapi jahiliyah yang sama,
kita perlu perkemas diri, kuat diri. Dan saya bersimpati dengan Datuk Mufti yang mendoakan moga-moga anak-anak ini walaupun duduk dengan ibunya, yang kita tak tuduh dia nak murtad ke apa ke, tapi zahirnya ke arah itulah. Kenapa sibuk sangat? Kenapa ada orang Penang pula? Timbalan Ketua Menteri, campur tangan, lawyer, banyak campur tangan. Tentulah ada nawa itu untuk mengembalikan anak-anak ini kepada agama yang bukan Islam, memurtadkan orang itu yang saya kira kalau umur 14 tu dia mukallaf dah, dia dah mukallaf, dia wajib dah mendirikan sembahyang apa, dan kekuatan pendirian anak-anak ini kita doakan, walaupun duduk dengan ibu bapaknya, dengan ibunya, tapi mereka akan cekal untuk pertahankan agama Islam. Kita kena tafaul, optimis dalam perkara ini. Tafa'alu bil khair tajidu. Bertafaullah, optimislah dengan kebaikan, kita akan dapati insya-Allah. Perkara yang berikut yang saya ingin untuk menyentuh sikit ialah seperti yang disebut tadi, agama Islam, agama persekutuan dalam perlembagaan kita. Jadi harapan kepada semua pihak yang bertanggungjawab, marilah kita gunakan pasal ini dalam perlembagaan untuk kita memperkemaskan lagi apa yang terdapat sekarang ini, di mana yang longgar dikuatkan dan perbetulkan mana yang silap, untuk kita zahirkan Islam dalam bentuk asalnya, dalam bentuk aslinya, indahnya. Kalau sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ada satu parti itu jadikan simbol, dia pergi bersyarah di mana-mana pun, tapi huraiannya lari jauh daripada matlamat yang disebutkan oleh ayat itu. Jadi kerana itu kita mengharapkan bahawa kita boleh gunakan ini, dan kita juga mengharapkan kes anak-anak ini akan selesai dan menguntungkan kepada Islam. Diandaikan kalah dalam mahkamah dan budak-budak ini terpaksa balik kepada agama mak bapaknya dulu, maka kalau itu yang terjadi, saya kira kita ada kuasa tertinggi dalam negeri. Orang yang bersalah pun diampunkan. Kita haraplah dengan hati yang penuh ikhlas, kita gunakan kuasa yang ada ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuanku untuk menggunakan kuasanya menjaga martabat agama Islam ini. Saya nak mengingatkan juga tentang usaha yang kita sedang buat ini, jangan melampau. Jangan melampau
kalau ingin hidup aman damai dalam negara ini. Malaysia cukup baik dah. Kalau tengok Indonesia, nama orang Chai Anwar Khalid diubah kepada nama Islam. Nama Indonesia. Di Thailand, ubah nama. Kita tak ubah. Cukup baik dah. Hormat pendatang, orang yang datang, orang yang lahir sini bukan bumi putera. Dia hormati sebab mereka itu. Sedarlah sikit, jangan melampau. Kita bimbang bahawa peristiwa Nasrah dulu akan bangkit. Itu juga 13 Mei akan bangkit. Jangan terlampau tekan. Hiduplah dengan cara yang elok, iaitu kita nak bangunkan negara ini sebagai sebuah negara yang agama Islam ditentukan sebagai agama persekutuan. Saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan daripada Tuan Guru kita. Pertama, saya sebagai moderator ni rasa malu sebagai anak muda. Yang mana Tuan Guru sebagai orang yang telah berusia masih bersemangat duduk di atas pentas berikan penjelasan kepada anak muda. Kalau bagi anak muda yang duduk tidur lagi ni malulah. Kerana orang yang dah berumur pegang mic pun tak boleh kukuh seperti anak muda, tapi senantiasa bercakap untuk bertahankan akidah umat Islam, bercakap tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak mau lama-lama, kita akan terus kepada pusingan yang kedua. Kita kembali pada ahli panel kita yang pertama. Tengok Tuan Aminuddin santai nak lena dah kot. Jadi kita terus dengan soalan, iaitu mohon pandangan Tuan, bagaimana kita sebagai Muslim mahu memastikan tidak ada anasir-anasir yang negatif yang boleh menggugat undang-undang Islam di Malaysia. Seperti mana kita lihat dalam isu ini, ada pihak yang mahu mencabar, menggoncangkan undang-undang Islam di Malaysia. Tafadhal masykur. Silakan. Terima kasih moderator. Saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa isu yang berlaku di Perlis ini bukanlah isu yang terpencil. Bukan isu yang tak disengaja. Tetapi satu isu yang memang dah dirancang oleh pihak-pihak yang membenci Islam ini. Saya melihat satu naskah strategi yang mereka nak buat, bagaimana mereka nak menyerang undang-undang dan perlembagaan negara kita dengan begitu strategik. Dan perancangan ini dapat 10 tahun yang lepas. Sebab itu saya sangat gembira apabila Maib mohon mencelah. Kerana bagi saya, kes ini kita kena fight to the last drop of our blood. Kita jangan mudah kalah. Lagi ada ruang undang-undang, kita fight. Mereka akan fight kalau kepentingan mereka, walaupun makan masa 10 tahun. Kita tengok kes bagaimana kaum mereka meninggal dulu di Shah Alam. Mereka fight sampai akhirnya mereka mendapat 600,000 compensation. Tetapi apa berlaku pada kawan kita, sahabat seagama kita, saudara Adib, sampai kesnya dah lapse. Kerana kecuaian kita, tidak ada kesungguhan kita, akhirnya mati begitu saja. Jadi samalah kes ini. Kerana bagi saya terdapat kelompongan di dalam sistem perundangan
dan kehakiman kita. Minta maaflah kalau ada lawyer-lawyer di sini. Memang banyak kelompongan. Contoh, takkanlah satu istilah parent, satu istilah boleh mengubah akidah umat Islam. Satu istilah. Jangan cerita ya bak lain. Bagaimana mereka menggunakan istilah ini dan berpegang pada istilah ini, akhirnya murtad 2 orang umat Islam. Dan mereka menggunakan hujah yang sama, percayalah dekat saya, dalam kes ini dan kes-kes yang akan datang. Saya dimaklumkan ada lagi satu kes berlaku di selatan negara kita tak lama lagi. Tunggu saja. Jadi kerana itu kita mencadangkan supaya pemikir-pemikir undang-undang ini melihat perkara ini secara serius. Termasuklah Majlis Raja-Raja. Masa saya dengar video Datuk Mufti kata bahawa versi Perlembagaan Bahasa Malaysia ini dah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, so happen Raja Perlis sendiri. Saya minta kawan-kawan saya cek. Dan memang sah. Dah diresmikan. Dan di dalam Hansard sendiri telah dinyatakan bahawa versi Bahasa Malaysia itu telah disahkan dalam Hansard. Yang menariknya, yang menyebut itu adalah Menteri Undang-Undang ketika itu yang hari ini menyanggah kes ini oleh seorang MP itulah yang Datuk Mufti cakap tadi. Dulu dia mengesahkan, hari ini dia pula corner 360 degree. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok beberapa siri ini, bermula dengan kes Iki Putra, Indira Gandhi, kes ini Liu Sihong, dan kes lepas hari yang sama berlaku pula kes gay is okay. Semuanya memihak kepada bukan Islam. Semua kalah. Bermakna bahawa terdapat kelompongan yang besar dalam sistem perundangan kita. Undang-undang itu sendiri, perlembagaan itu sendiri bagi saya perlu dilihat secara serius oleh pemikir undang-undang yang faham dan mengetahui undang-undang. Kerana selagi kita berpegang yang itu, maka selagi itulah kita takkan ke mana. Sebab itu bagi saya, langkah awal yang kita kena buat, kita kena sahkan perlembagaan dalam bahasa Malaysia ini. Yang jelas mendefinisikan parent ini ibu atau ayah, bukan ibu dan ayah. Dan Seksyen 160B menjelaskan dalam perlembagaan, kalau berlaku pertentangan dari segi penafsiran antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, maka bahasa Melayu itu akan dipegang. Tapi malam, sejak merdeka sampai sekarang ini, tidak ada seorang pun pemimpin Melayu yang mengangkat versi ini. Akhirnya dia berlaku begitu saja. Dan bagi saya, mana mungkin Yang di-Pertuan Agong merasmikan satu dokumen yang tak sah? Tak mungkin. Tetapi kenapa itu tidak ada bawa? Kenapa hakim tidak mengambil kira itu? Sebab itu saya nak persoalkan juga sistem kehakiman kita ini. Bagaimana pemikiran hakim-hakim kita ini? Kenapa diberikan contohnya hakim yang non-Muslim? Adakah hakim-hakim sivil ini memahami tuntutan syarak? Sebab itu saya merekomenkan kepada Majlis Agama dan juga pihak yang berwajib, bagi pendedahan, biar dia nampak sivil dan syariah ini. Bila dia buat penafsiran, biarlah penafsiran itu dengan konteks yang lebih luas lagi. Kerana itu, jadi bagi saya, sistem perundangan ini, sistem kehakiman ini kena dilihat balik. Kalau tidak, kita akan kalah dan tewas
sampai bila-bila. Sebab itu kita kena wujudkan ini. Saya difahamkan, wallahu alam, Majlis Agama Islam di seluruh Malaysia ni, dia tidak, tak tahu, saya tak tahu kat Perlis, tapi semalamkan di Pahang dan beberapa negeri lain, dia tidak ada khusus legal advisors kepada majlis agama. Yang ada LA pada state saja. Bagi saya ini satu kelompongan antaranya. Antaranya kelompongan. Kenapa tidak ada? Supaya majlis ini bergerak dengan a team, a think tank. Kerana kita diserang dalam bentuk undang-undang, kita diserang dalam bentuk perlembagaan. Sebenarnya hujah mereka tidak kuat juga. Tak kuat juga. Tetapi disebabkan kelemahan kita, kecuaian kita, kepimpinan yang ada, maka berlakulah apa yang berlaku hari ini. Dan saya beristighfar panjang ketika satu ketika AG kita, satu position yang sangat strategik, yang fundamental bagi saya, dipegang oleh non-Muslim. Cuba kita bayangkan. Saya tak boleh bayanglah. Sebaik 22 bulan, minta maaf saya katakan. Bukan saya nak cakap pasal politik, ya, tetapi cakap pasal bagaimana kita nak jaga ini. Bagaimana pemimpin kita biarkan position yang begitu strategik ini dipegang oleh orang yang jelas-jelas menentang, meletakkan kader-kadernya. Dan hari ini pelantikan itu banyak yang berpikiran yang lain. Senang bila saya tanya kawan-kawan, dia kata dalam AG ni ada bahagian Islamiknya, memikir, tetapi tak kuat, tak ada suara. Jadi bagaimana kita nak bergerak ini? Kita bukan nak kudeta, kita bukan nak apa, kita akan berpegang pada perlembagaan undang-undang. Kita bukan nak menyanggah. Walaupun kita berkumpul 100-200 orang je dah kena panggil dengan pihak polis. Yang duduk Johor ni banyak pelanggarannya, tak apa pula, kadang-kadang frust juga. Saya tak kisah tuan-tuan, nak disaman pun disaman, tetapi biar fair dalam kita menilai sesuatu. Jadi sistem perundangan kehakiman ini perlu dilihat. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan membuat desakan-desakan seperti ini. Majlis Agama memaklumkan kepada, sebenarnya apa yang berlaku pada kes 66A yang dibuat oleh SIS forum itu menyebabkan kuasa raja-raja Melayu akan terhakis. Itu dia punya impact dia. Kenapa? Dalam keputusan itu, Mahkamah Syariah di negeri ini tidak memboleh ini mana-mana lawyer, mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Schedule 9 Perlembagaan Persekutuan. Maknanya, kalau ada orang main judi, ada orang minum arak, Majlis Agama tak boleh buat apa-apa. Negeri tak boleh buat apa-apa. Sebab dah ada dalam persekutuan. Persekutuan, tunggu persekutuan lah. Jadi kita nampak lah. Jadi kalau persekutuan tak ada buat tindakan, tak ada lah. Itu impact dia. Jadi lepas ini Majlis Agama tak ada apalah, duduk bagi tazkirah je lah. Tak boleh apa. Sedangkan bagi saya lah, saudara sekalian, Islam ni ada dua. Amal ma'ruf, nahi munkar. Orang suka amal ma'ruf. Ini dekat nak puasa ni insya-Allah lah akan banyak tazkirah. Berpuasa itu, puasa ini bagus, alhamdulillah, masya-Allah. Tetapi nahi munkar ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dalam mana-mana masjid surah yang saya dengar, tak ada. Akhirnya kita akan dilalikan dengan tidak ada yang dikatakan oleh Datuk tadi, sifat nak berjuangnya. Tidak ditanamkan itu. Sistem tarbiyah kita yang ada ini bukan melahirkan pejuang, tapi orang tidur, orang yang lemah. Itu yang akhirnya tawa. Tazkirah kita tawa, masjid jadi tawa hamba. Jadi kita gaduh lah, kenapa tidak ada orang datang ke masjid, kenapa ni? Mana nak ada cerita dah boleh kita tahu dah. Ustaz tu nak cakap apa, lepas ini dia cakap apa, lepas ini hadisnya apa, kita tahu dah. Dah tahu dah. Kalau Palestin tu kita tahu dah. Kalau puasa tu kita tahu dah. Apa dia nak cakap, ayat mana kita tahu dah. Isra' Mi'raj kita tahu dah. Sirah tu tahu dah. Dah beribu kali dengar.
Tetapi masyarakat dibuaikan dengan sentimen-sentimen ini. Lepas tu saya kadang-kadang ini bab harta ni, kita kata apa? Oh, janganlah ambil harta kita ni harta akan melalai. Betul, bagus, alhamdulillah, tazkirah itu. Kan? Takkan semua orang nak jadi Abu Zar. Mesti ada orang jadi Osman. Kan? Yang kaya-kaya, Abu Bakar. Yang banyak menyumbang pada dakwah. Abu Zar tak apalah, dia seorang itu pun Sayyidina Umar suruh duduk jauh sikit. Pasal dia duduk kritik je. Bila nampak sahabat bakal lawa sikit, dia jadi Sayyidina Umar kata duduk jauh sikit. Duduk, akhirnya dia meninggal seorang-seorang dengan isteri dia. Memang betul lah Rasulullah kata, satu hari kau ni Abu Zar duduk seorang-seorang, meninggal seorang-seorang. Akhirnya itulah. Alhamdulillah lah, ada orang lalu, ketika dia meninggal tu ada kafilah lalu. Tu jumpa dia, tengah isteri dia tengah menunggu, tak tahu siapa nak selesaikan jenazah dia ni, kan? Alhamdulillah, sahabatnya terkejut tengok ini, masya-Allah, sahabat besar Rasulullah SAW, tak ada orang ambil. Pasal dia duduk jauh pada orang lain, kampung jauh, kan? Jadi saudara-saudara sekalian, elemen nahi mungkar ini kena kita tanamkan. Barulah jadi pendekar, barulah jadi pejuang, baru kita semangat. Kita dibuaikan dengan nama ma'ruf. Bagus, alhamdulillah, bagi saya semua orang dah buat. Sejak saya lahir lagi saya dah dengar dah amal ma'ruf ni. Tetapi nahi mungkar ini sangat kurang. Sedangkan di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, perkara ini menjadi benda yang mereka perkatakan siang dan malam. Barulah kita lihat, kita tengok kes di Indonesia. Seorang Ahok saja, berapa juta, 6 juta dikatakan keluar. Hanya dia menyebut satu ayat Quran yang tafsir dengan benda salah, keluar satu Indonesia. Saya ingat di Malaysia ni cuba try tengok, ada tak orang keluar? Saya ingat tak ada. Akhirnya terkontang-kontang kita je. Akhirnya saya seorang pergi balai polis, saya seorang pergi kena saman pun seorang-seorang. Silap ni ada orang nak kena saman katanya Datuk Mufti ni, sila salah tu pergi seorang je nanti. Itu keadaan kita sekarang ni. Walaupun di segi penduduknya ramai. Minta maaf saya katakan, saya bukan nak ini mengkritik diri sendiri juga, tetapi saya nak menyedarkan kepada kita bahawa ini suasana yang kita hadapi ini. Kita ada kuasa. Kalau kita tak ada kuasa lain, kita memegang semua sekali struktur. Kalau Natrah dulu saya boleh faham. Natrah dibicarakan dalam keadaan sistem perundangan itu, sistem kehakiman itu dikuasai oleh British. Kita boleh faham walaupun kita tidak rasa sangat sedih. Saya baca sirah buku dia dikarang oleh seorang ketua wanita pembela Puan Sri Fatini. Saya baca sampai habis. Sedih. Tetapi sistem itu dikuasai oleh Barat. Tetapi sekarang ini sistem itu dikuasai oleh kita. Mana logik akal? Tidak ada logik akal. Tanya budak-budak pun tak boleh terima akal. Rumah kita, semua kita, tapi orang simple-simple boleh ceroboh. Tak. Orang boleh buat apa saja, kita tengok je orang. Istilahnya macam itulah. Tetapi kalau kita sentuh yang dia, jangan belum masuk rumah lagi, kita gegar pagar je pun dah mengamuk. Bukan dia seorang, seluruh kampung akan tentang kita. Saudara-saudari, kita bercakap pasal ukhuwah, persaudaraan, perpaduan. Mana dia ukhuwah? Mana perpaduan ini? Adakah itu retorik atau sebenarnya memang duduk dalam jiwa dan perasaan kita? Ini masalah ukhuwah. Saudara Islam kita nak dimurtadkan dan dibuat tindakan undang-undang. Takkanlah kita setakat, kalau kita duduk di England, saya faham, mungkin, atau duduk di Spanyol, negeri memang dikuasai orang lain. Okeylah, kita tak mampu nak buat dua orang hilang berapa kerat saja. Jadi kita, kata Rasulullah ni dalam hati itu paling selemah iman lah. Tapi ini tak. Seluruh struktur itu di bawah tangan kita. Tetapi kita tidak boleh nak buat apa-apa. Jadi bagi saya, tindakan way forward, kita kena kaji balik perundangan ini. Kita lihat balik perlembagaan ini. Dan kita cuba tampung mana lompong-lompong yang ada, insya-Allah. Kalau tidak, apa yang saya sebutkan tadi akan berlaku. Dah berentetan berlaku ni.
Gay ni, saudara-saudari sekalian, kita dulu di Amerika tahun 80-an, LGBT ini diharamkan berarak zaman Bush senior. Tapi zaman Obama, dia legislatekan, dia dijadikan undang-undang, dibenarkan. Kita kena ingat, 2 tahun yang lepas, sudah ada satu perarakan gay di Dataran Merdeka. Tuan-tuan dan puan, ini bala besar kita. Bukan mereka cakap, dulu kita dengar tengok dalam YouTube, orang Melayu dalam YouTube mengaku gay. Ini di depan mata kita berlaku. Jangan ingat itu sikit. It just tip of an iceberg, orang kata. Kalau kita biarkan perkara ini, kita tidak rectify perlembagaan dan undang-undang kita, yang hari ini dia barak 50 orang, 100 orang, jangan kita pandang ringan. 10 tahun lagi akan jadi 1,000-2,000 orang. Jadi macam Amerika, jadi macam England hari ini. Dah legal mereka. Ini jangan. Sebab ini perancangan strategik. Mereka memegang ekonomi. Sekarang mereka nak memegang agama pula. Agama kita nak dipermainkan. Jadi tuan-tuan dan puan, way forwardnya apa? Semuanya bergantung pada kita semua. Kalau kita tak sensitif, kalau kita tidak berusaha, tidak mendesak pihak-pihak kepimpinan untuk melihat balik dari segi legal ni, saya ingat 10 tahun lagi tinggal kita semayang sajalah. Tidak ada orang menyangka kerajaan Andalusia itu yang bertegak 800 tahun boleh gugur. Tidak ada orang sangka kerajaan Uthmaniyah yang begitu besar, beribu tahun, 1,200 tahun boleh guntur. Kita ni katakan merdeka lah. Merdeka dari segi fizikal lah. Tapi pemikiran tu belum tentu lagi. Baru 60 tahun lebih sikit saja. Jangan ingat kalau kita nampak benda ini enteng, kecil, mereka akan menggunakan seluruh. Ketika kita duduk ini di dalam dewan ini, mereka tengah merancang kat sana di luar. Tak tidur malam. Merancang macam mana. Itu yang keluar buku tu. Boleh rujuklah pada peguam-peguam. Dan yang malang bagi kita ialah kader-kader mereka ini, proksi-proksi mereka ini adalah orang kita juga. Yang menganggap rahmat itu seluruh alam itu. Menganggap agama ini sama. Dan sebagainya. Inilah kader-kader yang bila kita cakap Islam yang sebenar, mereka akan balas. Hari ini kita cakap, besok 2-3 orang. Orang inilah yang akan menemplak balik dan menyebabkan rakyat rasa confused. Kita haraplah, kita doa mereka-mereka ini, Allah berikan hidayah supaya melihat ini. Janganlah, dia kamu nak politik, go ahead lah, boleh politik, masuklah bertanding. Ada 222 kursi. Tapi bab ini tolong sedar tentang di mana harus kita berkelahi, di mana harus kita bersatu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita huraian yang cantik, dan kita terus kepada ahli panel seterusnya ataupun saya bersama Datuk Mufti kita, kerana masa pun masya-Allah, ya, tuan-tuan pun sebab alhamdulillah. Okey Datuk, kita di dalam Malaysia ni kita duduk berbilang kaum, ada Cina, ada India, alhamdulillah. Tetapi apakah dalam golongan kaum yang bukan Muslim ataupun non-Muslim, ada di antara mereka yang anti Muslim secara terang-terangan, mempamerkan, menunjukkan tidak sukanya kepada orang Islam. Kadang-kadang mereka pun tengok live kita, Datuk. Mereka join live kita, dengar ceramah kita. Tapi mereka kritik kita. Jadi apakah nasihat Datuk pada golongan ini dan apa pandangan Datuk? Silakan, tafadhal. Terima kasih saudara pengurusi. Saya sebut ringkas. Pertama, macam kita sebut tadi, Islam ni satu-satunya agama yang memberikan peruntukan keselamatan
kepada penganut yang lain daripada agamanya untuk selamat di bawah pentadbiran Islam, dengan syarat mereka tidak memusuhi Islam. Sebab itu kita lihat, saya sebut banyak dalam kuliah saya, minoriti Muslim, minoriti bukan Muslim ni di Mesir, di Syria, di mana negara, di negara kita sentiasa dapat hidup dengan baik. Walaupun adalah mungkin satu dua insiden, tapi kalau kita nak sebut dalam bahasa kampung, kalau orang bukan Islam buka kedai di tengah kampung Melayu Islam, dia kaya raya. Tapi kalau benda yang sama, orang Muslim nak pergi buka di tengah pekan seorang-seorang, perasan tak banyak bulan tutup kedai. Kita panggil lagi kat dia, toke, hutang pergi bayar. Kerana Allah kata, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kita buat baik pada mereka yang tak memerangi kita. Orang Islam patuh bab tu. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Allah larang kita buat baik ni pada yang memerangi kita kerana agama kita. Wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum. Mereka tu nak keluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, menzahirkan untuk mengeluarkan kamu. Zahir pemusuhan. Antawallahum, jangan kamu bersekongkol dengan mereka. Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang bersekongkol dengan mereka, mereka orang yang zalim. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka telah zahir pemusuhan di mulut mereka, yang disimpan dalam dada mereka lebih besar. Yang mana tak buat benda ni, yang tak bermusuh, kita tak ada masalah. Dia jangan risau dia tengok video kita ni, kita tak cakap tentang dia. Saya sebut lagi apa yang Datuk Al-Fadil, Datuk Hashim sebut tadi. Kita sebelah dengan Thailand ni. Tuan-tuan pergi Thailand, nama orang Islam, mana boleh bagi nama tu? Dia kena nama Thailand. Nama ni kita panggil, kita tengok dia tulis lain terus nama dia, nama Thailand. Dia tak benar nama dia. Orang Islam Melayu di Thailand, saya tak akan komen kerajaan dia, itu polisi dia. Orang Melayu di Thailand, sebahagiannya terutama dia di 6 wilayah Andaman, kau tak boleh cakap Melayu lah, cakap Thailand je. Hilang dah bahasa Melayu dia. Kuatnya identiti negara tu difardukan pada mereka. Saya bukan komplain, dah dia pentadbiran dia macam tu. Dia lihat nak satukan negara dia, kena bahasa sama, nama berubah. Kita pi tu baru duk ajak Dewan Bahasa apa, tapi dia bagus kerajaan Thailand ni, dia bagi ruang kita ajak jugalah untuk mereka erti bahasa. Yang belah selatan ni, dia yang Patani Naratiwat Yala ni, yang ni masih boleh lah. Tu pun sebahagian dah pasih Thai daripada Melayu. Indonesia kena bahasa, kena Cina, kena nama Indonesia. Itu polisi dia. Kita saja boleh ada sekolah asing, boleh ada semua asing, punya baik. Dalam baik tu pun duk hentam lagi. Kes mari pendakwah mana berceramah di Perlis hari itu. Oh, dia marah, padahal khutbah Jumaat kita jemput. Ramasami buat bentahan. Dia di Pulau Pinang buat bentahan. Ni luar sepadan, hak masuk Islam di Perlis.
Dan bangga pula. Dan ada pula orang Islam yang boleh pula pergi sokong dia. Tadi sebut kes Adib. Kes itu je kata tuan-tuan lihat. Belum lagi kita tahu siapa salah betul. Ada orang Islam boleh pergi angkat tangan kiri kanan hak pihak kuil. Gambar pun masih kekal abadi sampai sekarang. Belum orang buat keputusan apa lagi. Tu yang mengaku Islam. Orang Islam, saya, mereka pun tahu, banyak ucapan saya, artikel saya memberikan tentang mencerita hak-hak bukan Islam dalam negara orang Islam. Tu pun dia tak kira. Hak mana dia tak dapat je, terus dia kata kita ekstrim. Di India, tengok apa jadi pada orang Islam. Kalaulah orang Islam layan minoriti macam India layan minoriti, tuan-tuan, di India pukul orang kat jalan, tanya makan lembu tak? Tak nampak makan pun pukul. Kita di Malaysia ada depa cadang supaya jangan buat majlis korban. Dan ada satu orang liberal ni, dia kata tak patut daging lembu dibenarkan di sekolah kerana mengguris perasaan penganut agama. Saya tak mau sebut nama dia, kalau sebut sebagian kenal nama dia. Dia tu mengaku Muslim. Dalam negara orang Islam majoriti. Di negara dia tu, orang makan dia bunuh lah. Di negara ini, saya tak kata hak sini dengan sana, tapi bezakan cara layanan. Sepatutnya dengan layanan yang baik ini, kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Of course lah, bila tuan ataupun tuan rumah hak asal ni, adalah dia punya kelebihan-kelebihan dia. Tak payah sembang lah Mak Saleh apa, saya pun pernah duduk lah juga UK. Tengoklah, Amerika tu bukan asal orang putih punya, tapi white supremacy, layanan untuk kulit putih berbeza dengan kulit lain. Kita tak ada layanan yang macam tu. Dalam duk cakap pasal demokrasi, cuba tengok macam mana polis dia lanyak orang kulit hitam. Kita ada polis lanyak hanya kerana dia tu bangsa lain. Beribu report polis dia buat kat orang kita. Boleh terima je report polis dia. Punya elok layanan pun hari-hari. Sebab tu saya kritik dulu. Saya bukan nak timbul masalah zaman politik, zaman 22 bulan tu. Almost every week, boleh kata setiap minggu, ada je isu pasal tak puas hati dengan orang Islam. Masjid lah, apalah, semua. Dalam keadaan tak begitu kuat tu pun, dia zahir dah. Bukan semua orang bukan Islam di Malaysia, saya tak cakap tentang mereka. Saya cakap ni, kelompok-kelompok ni. Sebab itu tuan-tuan, kepada non-Muslim, orang Islam tak ada masalah dengan non-Muslim. Tak ada masalah. Hanya kepada pelampau ni saja. Dan pelampau ni mesti diberikan pendidikan yang cukup kepada mereka, supaya mereka faham macam mana nak hidup harmoni dalam negara ni. Terima kasih. Alhamdulillah, kita pun sampai di penghujung dah, iaitu ahli panel kita yang ketiga, tuan guru kita. Soalan yang terakhir, kemudian kita akan masuk pusingan yang ketiga. Kita akan ambil soalan lah.
soalan pada penonton. Cuma ini soalan terakhir untuk ahli panel kita, iaitu adakah dengan kuasa politik dan bagaimana cara kita nak mengatasinya dengan menggunakan kuasa politik. Sebagaimana Tuan Guru sebagai orang yang lama dalam medan politik, apa pandangan dan nasihat Tuan Guru? Silakan. Sudah fungsi tuan-tuan semua, kita yakin bahawa keadaan orang Melayu Islam yang ada di Malaysia ini pada hari ini boleh kita gunakan kuasa politik bagi membentuk dan menyusun kehidupan rakyat berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita apabila ayat Al-Quran yang semua orang tahu, wa'tasimu bihablillah, pegang teguh dengan tali Allah. Ayat ini menyeru kepada perpaduan ummah. Kalau tuan-tuan lihat sekarang, jamaah mana yang ke depan menyeru kepada perpaduan ummah? Muafakat nasional yang ditubuhkan hari ini ada masalah yang besar dihadapi oleh muafakat itu. Tapi saya ingat, saya hadir dalam majlis menandatangani piagam muafakat nasional. Masa tanda tangan itu dijalankan, meleleh air mata yang hadir dalam majlis. Mereka teringin sangat kepada perpaduan ini. Tetapi apa yang berlaku hari ini, nampaknya lelehan air mata itu pergi begitu saja dan nampaknya terpaksa dibendung. Walau macam mana pun, kita tak pernah putus asa kepada perintah Tuhan ini, iaitu dia minta supaya kita bersatu. Perpaduan ummah. Matlamat kita sekarang bergerak ke arah perpaduan ummah. Dan ekoran daripada itu, saya juga mengharapkan bahawa perbezaan khilaf antara mazhab ni, janganlah itu dijadikan sebab kita tak boleh bersatu. Hasan Banna, pengasas Ikhwan Muslimin, pernah menghadapi masalah apabila pengikut-pengikut dia tu bermazhab macam-macam, maka bergaduh antara mazhab A dengan mazhab B dalam pandangan-pandangan syariah. Jadi sehingga terpaksa Hasan al-Banna ini mengarahkan Syed Sabit mengarang kitab fiqh sunnah, cerita 4 mazhab dulu. Mazhab ni kata begini, mazhab ni kata gini, begini dan begini. Jadi apabila masyarakat membaca dan tahu, kalau kita ambil contohlah qunut subuh, ya, mazhab Syafi'i qunut, mazhab Hanafi tak qunut, hak lain tak qunut, hanya Syafi'i saja yang qunut. Qunut nazilah itu lain. Jadi apabila orang tahu ada yang tak qunut sebab mazhab ini dia tak qunut, yang qunut mazhab ini daripada mazhab Syafi'i misalnya. Apabila orang tahu kamu mazhab A
Ini mazhab B. Duduk semayang sekali, dia tak bertembung lagi dah. Dia tak lawan bertengkar, dia tak membawa kepada perpecahan. Dan itu yang kita harapkan. Dan Alhamdulillah, saya perhati tengok duduk pergi semayang masjid, ada masjid yang tak kunut subuh, pakai ikut semua. Dalam masjid B pula ada kunut, pakai ikut juga kunut. Alhamdulillah, sebab kita faham punca yang membolehkan kita berikhtilaf ataupun berbeza dalam mazhab-mazhab itu sendiri. Kecuali macam Syiah misalnya, dah terang nyata bahawa dia bercanggah dengan Islam, maka kita tolaklah mazhab itu sebelah. Dan Alhamdulillah, sekarang ni tak timbul lah. Orang Kedah mai Perlis tak kunut, dia semayang je, dia ikut. Orang Perlis pergi Kedah kunut, dia ikut. Alhamdulillah, maknanya kita boleh faham, sebab masalah furuk ini jangan jadikan asas untuk kita berpecah dan sebagainya. Jadi saya rasa masa kita agak cemas sikit. Jadi saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih banyak pada ahli-ahli finance kita, terutama yang Datuk Mufti yang memberi penjelasan yang terang dan jelas berhubung dengan kes kanak-kanak murtad ni, dan juga saudara Amiruddin Yahya, dan seterusnya kepada tuan-tuan yang sudi hadir. Sebenarnya majlis ini diadakan agak tergesa-gesa sikit dan kita tak tahu berapa ramai yang kita nak supaya mereka datang. Kalau mengikut Sujaya, antara 50 dengan 100 orang. Itu saja. Jadi mungkin tak diheboh dengan meluas. Kalau tidak, tak muat ni tempat ni. InsyaAllah orang akan datang. Dan bagi pihak PAS Polis juga, saya mengalukan mana-mana NGO, mana-mana pihak yang nak menggunakan Dewan ini untuk program-program kebajikan dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan pihak markas ini untuk diberi kebenaran dan kita manfaatkan sehebatnya seperti yang cadangkan oleh muassis kepada markas ini, iaitu Allahyarham Datuk Dr. Harudin sendiri. Dewan ini pun kami namakan Dewan Datuk Dr. Harudin dan manfaatkan ke arah kebajikan. Jadi terima kasih banyak dan fungsi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung, iaitu pusingan yang ketiga, soal jawab. Ringkas saja, 2 soalan sahaja kalau ada. Kemudian kita pun minta ahli panel pun jawab ringkas sahaja kerana masa kita pun dah sampai 10.30. Subhanallah, lama duduk mengaji tak sedap. Duduk dengar pasal Islam ni tak apa. Alhamdulillah. Jadi saya berikan masa untuk tuan-tuan yang ada soalan, 2 soalan saja, silakan. Okey, tengok gaya tak ada ni, maksudnya semua faham belaka lah. Alhamdulillah, kalau faham tak ada soalan nak tanya lah. Jadi saya pun tak mau panjang bicara, tak mau ambil masa yang lama. Maka saya sebagai moderator mewakili ahli panel mengucap ribuan terima kasih, dan jika terkasar bahasa kita hulur tangan minta maaf, dan saya serah kembali pada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih.